كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ini dikasihi seluruh pengurusi ahli dan kuasa surau, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita meneruskan ibadah Ramadan semata-mata untuk mengharapkan redha, rahmat dan ganjarannya, yaitu yang Nabi sabdakan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Sesiapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan redha dan ganjarannya, diampunkan dosa-dosa yang telah lepas. Alhamdulillah, syukur kita telah melepasi 5 hari dan masuk hari yang ke-6 malam ini. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah maksiat hati yang tidak disedari. Saya pun baru pasang tajuk tu malam ni kan. Saya tengok maksiat hati ni, nama pun maksiat hati. Hati tu dalam diri kita, orang pun tak nampak, tak perasan. Dan kita pun kalau tak belajar hati-hati dan juga berwaspada terhadap penyakit-penyakit tersebut. Dan ia banyak disebut dalam kitab Al-Imam Ghazali dalam tajuk Rumuh Al-Muhlikat, perkara-perkara yang merosakkan. Dia seperempat daripada kitab tersebut menceritakan tentang perkara-perkara yang merosakkan manusia, yang mana kebanyakannya adalah daripada penyakit-penyakit hati. Al-Imam Ibn Qayyim menyebut dalam kitabnya Ma'asil Qulub asyaddu min ma'asiz zawahir. Maksiat hati lebih dahsyat daripada maksiat zahir. Maksiat zahir kita perasan. Kita pergi pasar, bazar Ramadan, tertengok maksiat, astagfirullahalazim kan. Kita pun istighfar, taubat kan. Tapi payah juga, banyak sangat kan. Depan ni astagfirullahalazim, depan lagi astagfirullahalazim. Elok tak payah pergilah kan. Nabi sebut 3 mata yang tidak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama, ainun, mata yang menangis kerana takut pada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga malam kerana Allah, berdakwah, berjihad kerana Allah. Dan yang ketiga, ainun, mata yang ghaddat an maharimillah, yang tunduk menjaga daripada perkara-perkara yang Allah haramkan. Jadi lebih baik kita tak merosakkan puasa kita dengan melihat benda-benda yang tak elok di pasar-pasar, bazar-bazar dan sebagainya. Jadi mudah kita nak tahu. Tapi maksiat hati ni sukar untuk kita jejaki dan kenali, kerana kita tak perasan. Antaranya ialah maksiat ujub yang Nabi sebut dalam hadis, salasun muhlikat, 3 perkara yang boleh merosakkan manusia. Satunya Nabi sebut i'jabul mar'i binafsihi, dia syok sendiri. Terjemahan ringkasnya, i'jabul mar'i binafsihi, syok sendiri.
Dia berbeza dengan riak yang juga penyakit hati. Riak ni penyakit hati untuk ibadah sahaja. Dia tak ada isu masak apa hari ni, riak tak ada. Kereta cantik, riak tak ada. Rumah besar, elok, riak tak ada. Dia riak ni untuk ibadah. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mendefinisikan riak, dia khas untuk ibadah. Sesuai dengan ayat Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Di situ riak walladzina hum yuraun untuk solat. Adapun untuk kehidupan dunia, kita tak ada masalah. Nak pakai baju jubah comel kan, beli dekat Masjid Haram, Dafah ke Haramain ke apa-apalah, tempah dekat syariat apa, lama tak ingat syariat apa yang tempah baju mana-mana lah kan, kita beli, kita tempah, kita pakai elok-elok. Itu dituntut. Kita nampakkan yang elok, yang cantik, yang comel, dituntut. Dalam hadis sebut, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu kasyamah bainakum. Sesungguhnya bila kamu berjumpa dengan sahabat-sahabat kamu, fa aslihu rihalakum, elokkan kenderaan kamu, cantikkan kenderaan kamu, wa aslihu libasakum, cantikkan pakaian kamu, hatta takunu kasyamah, sehingga macam syamah, macam tai lalat. Maksudnya menjadi perhatian. Kita riak lah ni, tak. Kita share makan tak riak, kita share apa yang kita ada tak riak. Malahan Allah sebut apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada nikmat, ceritakan, tunjukkan, tak ada masalah. Itu salah faham setengah-setengah orang yang tak memahami hakikat riak. Riak untuk ibadah, untuk kebajikan, untuk perkara-perkara yang kita buat kerana Allah sepatutnya. Sedekah, puasa, haji. Nabi Isa sebut tentang puasa, iza sumta faddahin ra'sak. Bila kamu berpuasa, pakailah semat, nampaklah kuat, tak nampak lembik menggelepon itu kan, tak. Lagi-lagi puasa sunat. Kita jangan nampakkan kita puasa, nampak datang pejabat lemah kan. Tak larat dia, kenapa ni bos? Puasa. Mujur dia tanya, nak beritahu segat kan. Ni kita tak sedar. Kita suka orang tanya tentang kebaikan kita. Sebab tu Imam Ghazali kata makruh tanya puasa sunat ke tak. Kalau kita kata puasa, takut riak. Kalau tak puasa, tipu. Lebih baik jangan tanya. Contohnya hari Ashura, puasa Muharram dan sebagainya, puasa 6. Tak payah kita nak mention dalam Facebook, IG ataupun kawan-kawan. Kerana ini perlu kita sembunyikan. Sehingga mana salafus salih, dia ni seorang hamba. Hamba, tahu hamba dia? Sekarang dah tak ada hamba. Yang tinggal hamba dekat Terengganu Kelantan je. Hamba, istilah je lah. Hamba betul tak ada. Hamba ni dia kerja siang dengan tuan. Malam dia minta cuti. Alhamdulillah tuan dia bagi. Tapi pelik, setiap malam tak keluar rumah, setiap malam tak keluar rumah. Apa dia buat dalam bilik tak tahu. Satu malam tuannya tengok, tuannya perhati, sekodang lah, Usha tengok. Rupa-rupanya dia semalaman sembahyang malam, tanpa seorang pun tahu. Tuan dia pun tak tahu, baru tahu bila dia intai tadi. Bila dia nampak tuan dia mengintai tadi, dia terus berdoa kepada Allah. Allahumma qbid ilaika ghairu maftun. Ya Allah, cabutlah nyawaku tanpa ada fitnah agama. Kita harus minta Allah cabut nyawa kalau berlakunya fitnah agama. Tapi haram minta Allah cabut nyawa kalau fitnah dunia. Mana kalau teruk sangat, pandemik yang menyebabkan kita merana, sengsara, give up, apa lagi? Kita hanya boleh berdoa. Apa Nabi sebut? La yatamannayanna ahadukum lidurrin nazala bih. Seseorang tak boleh minta mati kerana mudarat yang menimpanya. Haram. Ya Allah, aku nak mati dah, teruk sangat ni. Ya Allah, aku keras sangat, si Minah tinggal aku. Tak boleh, haram. Lidurrin nazala bih. Fa in kana la buddha, kalau teruk sangat penderitaan dia, falyakul, berdoalah.
Allahumma in kanatil hayatu khairan li fa ahyini. Dalam sembahyang kita doa, ya Allah, kalaulah mati baik untukku, biarlah aku mati. Wa in kanatil wafatu khairan li fatawaffani. Kalau mati lagi baik untukku, biarlah aku mati. Yang tu boleh. Kalau menderita dunia. Kalau agama boleh terus. Mana fitnah agama, takut iman rosak, takut kita kufur, takut murtad, boleh minta mati. Berbeza dengan takut dunia hilang dan sebagainya. Jadi dia minta mati masa tu. Kenapa? Takut fitnah riak. Nampak? Benda nampak remeh bagi kita kan. Allah, orang tahu je pun. Bukan orang nak marah pun. Takut. Sebab dia takut orang puji. Bila seorang sahabat puji sahabat lain depan Nabi, Nabi kata apa? Faqad qata'ta zahrah. Kau dah patahkan tulang belakang dia. Ini maksiat hati yang tak kita sedari. Maksiat, wah, orang puji kita seronok, bangga, kembang semangkuk. Sekembangnya apa? Air apa yang letak dalam mangkuk tu dia kembang. Apa dia? Bunga selasih ke apa? Tak ingatlah. Kan? Kembang je kan. Kita bila orang puji kembang kan. Itu sebab Nabi suruh para sahabat kalau jumpa orang yang suka puji, lempar dengan tanah. Dalam hadis Sahih Bukhari, iza laqitumul maddahin fahthuhum biturab. Bila kamu jumpa dengan maddahin, orang yang suka puji, jek selalu puji, kau hebat, kau power memang, oh ini geng apa kaki ampu sana ampu sini kan. Hebat kau, kau memang luar biasa kan. Puji yang melampau-lampau kan. Fahthuhum biturab, lempar dia dengan tanah. Sebab dah merosakkan iman kita. Sebab kita tak perasan. Penyakit syok sendiri, penyakit ujub. Ini yang menyebabkan Qarun terbenam dalam muka bumi. Bila kaumnya, orang kampungnya nasihat, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, sampai habis ayat. Ayat berikutnya apa dia kata? Qala innama utitu ala ilmin indi. Ini semua ilmu aku. Aku kaya kerana ilmu aku hebat. Aku PhD. Kau apa ni? Contohnya zaman sekarang, dulu mana PhD, Qarun kan. Qala innama utitu ala ilmin indi. Semua ni ilmu aku. Dia tak sebut macam Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata apa? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Bila Nabi Sulaiman dapat nikmat, dapat datang ke singgasana Balqis oleh menterinya Asil Barkhiyar, dia kata apa? Ini semua kelebihan Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah nak uji aku syukur ke kufur. Kita orang puji, tengok kaki lah. Tengok kaki tak ada apa. Usyalah, aku ni belajar mana? Oxford, Harvard, aku PhD, aku PU, contohnya kan. Jadi dia mula, bila orang puji dia sebut, aku tak nak cerita ni, tapi dah cerita penuh. Itu ayat-ayat geng-geng apa? Geng-geng syok sendiri, SS. Geng-geng SS ni bahaya. Kalau riak hanya untuk ibadah. Kalau ujub, semua boleh ujub. Ujub dengan telefon, apa, iPhone apa? 12 baru kan, Pro apa tak ingat saya kan. Semua benda boleh ujub. Perempuan ujub dengan masak, masak boleh ujub, kopiah boleh ujub, apa lagi? Ilmu boleh ujub, sembahyang suara sedap boleh ujub. Daripada nak baca qul Allah terus Baqarah. Dia lain dia punya ujub dia kan. Dia ujub ni semua. Kerana ujublah Allah tenggelamkan siapa? Qarun. Fa khasafnahu wa bidarihi al-ardha jami'a. Ayat 82 surah Al-Qasas. Kami tenggelamkan Qarun dan rumah dan kekayaannya dalam muka bumi. Kata ulama, dia terus tenggelam. Seperti mana lah hadis sebut, bainama rajulun yamshi fil ardi fi hullatin tu'jibuhu murajjir ra'sahu iz khasafa Allahu bihi wa yatajaljalu fil ardi. Oh, kama hadis yang baik sanad.
Seorang lelaki yang berjalan di atas muka bumi memakai pakaian yang dirasa syok, kagum, fi hullatin tu'jibu, pakaian yang dia ujub, dia bangga, dia seronok, dia kita pakai cantik dituntut, tapi kita rasa SS tadi yang masalah tu. Masuk surau je akulah style yang paling tidak ada di sini. Semuanya ini semua style lama, akulah yang paling latest, paling up to date, apa lagi, paling terbaru lah. Akulah kereta yang terbaru, akulah bini baru, apa lagi. Dia baru tak salah tapi salahnya penyakit hati yang tak disedari tadi, ujub, yang merosakkan amalan. Dia penyakit hati rosak amal, tak perasan. Kalau dosa biasa tak gugur amalan, tapi penyakit hati riya, ujub, hasad, amalan rosak, habis penat kita beramal. Ini penyakit korun. Apa nama sebut tadi? Lelaki yang pakai baju cantik, rasa kagum, syok, kemudian dia sikat dandanannya, gaya luar biasa. Iz khasafallahu bi, tengah dia syok tadi, ujub tadi, Allah tenggelamkan dia. Wa huwa yatajaljal, dan dia terus tenggelam. Tak cukup dia tenggelam tadi, dia terus tenggelam ke perut bumi, tenggelam sampai kiamat. Ini penanganan penyakit hati. Tuan-tuan, cukup susah. Sebab tu tuan-tuan, kita bimbang penyakit hati ni. Orang yang masuk neraka pertama bukan perompak, bukan pemimpin zalim, bukan penyangak, bukan perasuah, tapi orang agama yang ada penyakit hati. Hadis Sahih Muslim, cerita 3 orang, 4 lah semua kan. Orang yang kuat sedekah, dermawan, alim ulama, qori, dan juga siapa seorang lagi? Orang yang lupa dah, 3, berjihad, mati syahid. 4 ni kira legend lah, yang dipandang tinggi dalam masyarakat, baik mana-mana masyarakat pun. Orang alim, qori, Masya Allah, tilawah tu, tilawah ni, johan tu, johan ni. Siapa lagi? Syahid fisabilillah, berjuang sampai mati syahid. Dan dermawan, ke sana bawa duit, ke sini bawa duit, tak kira PKP tak PKP, dia merata-rata. Ini tak ada siapa-siapa maksudnya. Inilah orang yang disanjungi masyarakat, alim ulama, PhD dengan tok syekh, garang tok guru, apa lagi. Tapi mereka lah yang masuk neraka pertama. Bila Allah panggil satu persatu orang ni, orang agama hebat ni, Allah tanya, ma amilta fid dunya, apa yang kau buat di dunia? Orang alim kata, aku menuntut ilmu, belajar, alim ulama, sehingga menjadi alim, merujukan kepada semua masyarakat. Qori kata, aku belajar qiraat, tajwid, mengajar, mengata ceruk, jadi johan-johan antarabangsa. Dermawan kata, ke mana-mana aku bawa hartaku, kuberikan, tolong orang sana, tolong orang sini. Orang yang mati syahid, aku daripada kecil lagi suka berjihad, suka lawan orang-orang yang menentang Islam. Aku berjihad, berjuang sampai mati syahid. Semua ni kami buat kerana Allah. Keempat orang tadi, semuanya last kali dia kata, word dia apa? Buat kerana Allah. Jihad kerana Allah, belajar ilmu kerana Allah, semuanya kerana Allah. Derma kerana Allah. Tapi apa respon Allah? Allah kata, kadzibta. Kau orang empat orang ni bohong. Ni bukan serentak ni ya. Dia lain-lain masa. Hadis panjang, kan satu panjang pula kan. Kau bohong. Hei alim, kau bohong. Hei pejuang, kau bohong. Alim tu betul, yang bohong tu yang last kali. Kerana Allah tu yang bohong. Si alim nak dipanggil sebagai alim ulama, gelaran-gelaran tertentu. Orang yang qari, annaka, engkau nak supaya liqala annaka qari, supaya orang panggil kau qari. Dermawan, liqala annaka jawad, supaya engkau dipanggil sebagai jawad, orang yang dermawan, orang yang pemurah. Orang yang mati syahid, liqala annaka jari, supaya orang panggil engkau orang yang pahlawan, berani, hebat. Maka merekalah yang dicampakkan dalam neraka yang pertama. Jadi inilah sebab apa? Penyakit hati. Inilah orang yang apa? Pendengar agama.
Kita semua tak perasan. Kita semua tak perasan. Kalau pendengar agama dalam filem yang terbaru Syafiq Yusof tu nampak sangat. Yang ni tak nampak. Nampak semua elok je kan. Elok je semua orang puji ulama. Elok je semua orang puji dermawan. Tapi di akhirat tak elok. Tak elok langsung. Semua tak tahu. Ini orang tak sedar. Orang tak perasan. Kita pun tak perasan kadang-kadang. Maknanya dia depan Tuhan, dia tipu Tuhan. Sama ada dia tipu tadi, dia sedar ataupun tak sedar. Mungkin dia tak sedar. Dia tak sedar dia tu riak. Dia tak sedar dia tu buat kerana dunia. Dia ingat dia tu dah baik. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam surah Al-Kahfi, dia sangka dia buat benda baik. Dia solat, dia puasa, dia lupa bahawa dia buat tu supaya dapat pujian. Sebab tu kita kena belajar apa tanda-tanda kita beramal ni kerana bukan Allah. Itu cukup banyak disebut, dibongkar, didedahkan dalam kitab Ruhul Muhlikat, kitab Ihya Ulumuddin. Perkara-perkara yang merosakkan hati. Kita bangun setiap malam tarawih, tahajud, banyak. Kita kena kenal apa tanda-tandanya. Antara tanda-tandanya, kata Fudail bin Iyad, orang yang penyakit hati ni, orang yang tak penyakit hati ni adalah istiwaul sirri wal alaniyah. Orang yang selamat hatinya, amalannya sama zahir dan batin. Maksudnya di luar dan berseorangan sama. Jadi kita kena samakan ya. Kalau di sembahyang di masjid ada qabliyah ba'diyah, di rumah jangan tak payah. Kena sama. Kalau di masjid zikir, masya-Allah jadi imam ke jadi makmum, subhanallah, 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 subhanallah. Di rumah assalamualaikum, masya-Allah, terus buka telefon. Zikir pun tak ada, doa pun tak ada, terus lipat sejadah. Kita fikir itu yang pertama. Kalau penyakit hati dia tak sama. Bukan setakat ibadah je. Imam Ghazali sebut makan pun lain. Orang yang penyakit hati ni dekat rumah, dekat masjid surah, masya-Allah, ana ni jaga makan. Sunnah Nabi makan sederhana 2/3. Ente makanlah, ana cukup sekali. Di rumah dia tak ada jumpa sunnah. Balun selagi boleh. Itu yang kata ketedarahun, melahabun, melantakun. Selagi boleh dia kata. Hashtag selagi boleh. Ini dia lain. Imam dia kata makan pun bukan sekadar ibadah, makan pun lain. Cara sembahyang pun lain. Di masjid masya-Allah jubahnya, serbannya, bapa hasta semua cukup lengkap. Tapi di rumah halai balai je, cincai-cincai. Kadang-kadang tak pakai baju, orang lelaki lah kan, tak pakai baju. Pakai kadang kalau pakai baju pun baju yang busuk-busuk pun tak apa, selagi boleh. Tapi di masjid surau jangan. Isteri tak gosok tak pergi masjid. Kan? Mana boleh jaga dia punya hebahnya kan. Supaya nampak hebat. Tak boleh. Jadi itu yang pertama. Kalau kita rasa kita ni buat di belakang orang seorang-seorang, buat cincai-cincai je, sembahyang pun ikut dan sembahyang pun surah pun tak baca. Dekat masjid masya-Allah surah Baqarah kan. Dekat rumah kul huwallah pun bagi 2. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Angka 2 dan menjadi wala bilad. Kul Allah pun bagi 2 kat rumah contohlah. Jadi kita fikir, aku ni sama tak di masjid surah? Aku baca ayat apa kat masjid, kat rumah sama tak? Jadi itu. Yang kedua, istiwa'uz zammi wal madhi. Kata ulama, orang yang penyakit hati ni orang yang mana dia tak sama pujian dan juga kejian. Maksudnya kalau puji dia seronok, dia happy, dia belanja orang. Bila dia keji dia marah. Apa kau nak keji aku? Tapi bagi orang yang soleh, orang yang ikhlas, tak peduli pujian dan kejian. Dia tak makan saman, orang kata. Dia tak makan puji dan tak makan keji. Dia buat kerana Allah. Mana pujian dan kejian tak menambah dan mengurang amalnya. Orang yang penyakit hati ni, bila dia keji, dia pun down. Dia pun malas aku nak sembahyang. Hantar kau sembahyang pun salah, tak sembahyang pun salah kan. Bila dipuji, dia pun tambah. Ini kita kena hati-hati. Kerana kita ni sangat banyak penyakit hati yang boleh merosakkan amal-amal kita. Yang boleh merosakkan segala apa yang kita buat.
Lagi-lagi riak kan, dia habis semua. Tuhan kata unzuru untuk orang riak. Nabi sebut mula, Nabi kata inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya asyirkul asghar. Sesungguhnya benda yang paling aku takut ialah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa. Apa dia syirik kecil tu? Nabi kata ar-riya. Apabila pada hari kiamat Tuhan akan berkata pada geng-geng riak ni, riaan ni, apa yang Tuhan sebut? Izhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fahal tajidu indahum thawab. Pergilah kamu semua pergi dekat orang-orang yang kau buat amal kerana mereka. Solat kerana mereka, puasa kerana mereka, zikir kerana mereka, jadi baik kerana mereka. Pergi dekat dia. Fahal tajidu indahum thawab. Cari pahala dekat dia orang. Ada tak pahala? Tak ada. Pahala hanya daripada Allah. Jenuh kita. Dalam amal tak banyak mana. Kita amal tak banyak mana kan? Imam Syafi'i 60 kali khatam Ramadan, kita 6 kali pun jenuh kan? Sekali pun jenuh kan? Kita amal tak banyak mana. Yang tak banyak mana tu penuh riak, ujub semua, tak perasan. Habis semua. Tinggal apa? Tinggal apa? Apa yang kita ada. Sebab tu jangan perasan sangat, jangan syok sendiri sangat. Sebab tu Umar, Abu Bakar, geng-geng sahabat Nabi semua takut. Abu Bakar kata, laitani kunta syajarah taqdat. Alangkah baik aku menjadi pohon pokok yang dimakan oleh binatang, walam ub'as abadan, dan aku tidak dibangkitkan pada hari kiamat. Dia takut nak berhadapan dengan Allah hari kiamat. Kita boleh seronok selesa, sembahyang sambil menguap. Sembahyang sambil menguap. Mana tak rasa apa-apa, relax. Dah macam esok syurga dah. Abu Bakar kehebat, sahabat Nabi yang paling hebat. Lau wuzina imanu ummati bi imani Abi Bakar la rujiha. Kalau ditimbang iman umatku dengan iman Abu Bakar, berat iman Abu Bakar. Tapi dia kata apa tadi? Alangkah baik aku jadi pokok yang dimakan oleh binatang, dan aku tidak dibangkitkan pada hari kiamat. Kerana takut. Takut. Umar kata, kalau kakiku kanan melangkah ke syurga, kiri di luar syurga, Allah bagi pilihan sama ada nak jadi tanah ataupun jadi orang yang mukallaf, iaitu sama ada syurga atau neraka. Aku lebih rela jadi tanah, selagi mana tak confirm kedua-dua kaki dalam syurga. Itu Umar ni Masya Allah banyak pembaharuan zaman Nabi. Tarawih 20 rakaat Umar yang buat. Banyak mana setiap orang yang buat 20 rakaat Umar dapat pahala. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha. Umar yang mulakan menghidupkan api-api, iaitu cahaya-cahaya di waktu Ramadan. Kita Malaysia tak ada. Kita tunggu 7 lekor kan, baru nak hidup api. Kalau Mesir, Syria, Palestin dah start dah. Satu Ramadan penuh cahaya-cahaya. Itu daripada Umar yang buat. Mana Umar sangat banyak pembaharuan. Penjara Umar, banyak Umar ni. Penjara Taman Nabi tak ada. Setara hebat Umar tu seperti ke dunia yang dia takluki. Yang dia kata apa? La in nimtul lailah la udayyi'anna haqqallah wa la in nimtu nahar la udayyi'anna haqqar rakyah. Kalau aku tidur waktu malam, aku sia-siakan hak Allah. Kalau aku tidur siang, aku akan sia-siakan hak rakyat. Tak tidur kecuali qalulah. Itu setara itu tuan-tuan, kita setara apa? Setara itu pun tak sanggup nak menghadap Allah. Mana dia tak, maksudnya dia rasa takut. Jadi kita ni setara mana? Kita yakin ke kita dah bebas daripada neraka? Tadi tajuk tadi kuliah yang saya bagi dekat surau tadi, tajuk bebas daripada neraka. Satu hadis saya nak share kat sini. Tadi tajuk neraka. Antaranya hadis dalam kitab At-Tarhib At-Tarhib Imam Munziri, hadis yang boleh diterima. Apa dia? Nabi sebut, wahai sahabatku, kalau di dewan masjid ini ada 100,000 orang, kemudian datang seorang ahli neraka menghembus nafasnya, akan mati seluruh 100,000 orang tadi, termasuk bangunan akan runtuh. Baru senafas mati semua. Agak-agak kita sanggup ke hidup sekejap di neraka. Bukan sekejap, dia tak ada istilah sekejap. Innal abda la yatakallama bil kalimah yuwa fin nari sab'ina kharifan. Satu perkataan yang tak elok, maki, hamun, caci, mengumpat semua. Satu perkataan, bukan satu karangan. 70 tahun dalam neraka. Bayangkan. Itu penyakit zahir. Yang hati lagi banyak. Zahir pun tak terkira, yang hati.
terlampau banyak tuan-tuan. Jadi inilah Ramadan untuk kita sama-sama hidupkan dengan penuh keikhlasan. Kita aku buat ni, aku hidupkan, aku tahajud, aku tarawih, aku buat kerana Allah setiap malam. Sebab tu Imam Syafi'i suruh kita niat setiap malam. Bukan hanya semata-mata nawaitu itu budak pun boleh buat. Maka kita niat, kita tajwid, ya Allah, esok aku puasa kerana-Mu ya Allah, aku nak jadi orang yang soleh ya Allah, aku nak merasai penderitaan orang susah ya Allah, aku nak buat kerana mengikut jejak langkah Nabi ya Allah, bersihkan hatiku, maknanya aku nak puasa untuk bersihkan hatiku Allah daripada penyakit hati ya Allah. Itu sebab setiap malam. Setakat nawaitu sama enggak, dia budak-budak pun pandai nyanyi kan, nawaitu saumaudin. Itu budak-budak. Kita ni renew niat tadi untuk kita renew kita punya niat, apa kita nak buat esok, apa yang kurang semalam kita nak improvise. Jadi mudah-mudahan Ramadan ni menjadi satu titik langkah untuk kita berjaya di sana. Motivator sibuk dengan berjaya di dunia, kaya sana. Jadi kadang-kadang cemas kat tengok Facebook tu. 10,000 3 hari kan. Nak berjaya, nak kaya, banyak sangat. Tak salah, kaya dunia tak salah. Tapi terlalu banyak sangat. Kan di Facebook ke mana-mana, WhatsApp banyak elah. Motivasi mari kita mesti. Kita dah hilang. Kadang-kadang masalahnya khutbah pun dah macam jadi apa? Saya umur tak tahu mana khutbah mana kan. Khutbah pun dah jadi khutbah pegawai kerajaan berucap. Informasi dunia, sikit ayat Quran, hadis satu. Jadi tak rasa takut. Tengok khatib bukan rasa mengantuk, bukan rasa takut. Sebab kita nak setiap khutbah, setiap tazkirah membawa takut kita pada Allah. Bukan kita rasa tengok Tok Imam bila nak habis khutbah. Sebab tu kita nak sesuatu yang menyentuh hati kita. Wallahu alam, cukup sekali itu saja. Saya bawa makanan, saya bawa iklan lah. Saya ni ada pondok online. Dulu ada pondok fizikal, tapi PKP ni saya tutup. Saya buat online sepenuhnya. Pondok online ni sikit lah boleh ya, 2-3 minit kan. Dia semua, hampir bukan semualah, hampir semua pengajian pondok-pondok di Kedah, Kelantan tu kita bawa secara online. Tapi setakat ni baru seorang. Saya nak tambah lagi tapi tengok dulu macam mana kan. Sekarang ni one man show lah, saya seorang. Antaranya Om Datul Saleh. Om Datul Saleh ni kitab nombor 2 di Pondok Yaman, Pondok Habib Omar Habib Ali tu. Nombor 1 Minhajul Talibin. Walaupun kitab tinggi tapi saya bawa secara santai. Antara pelajarnya yang mengaji kitab Om Datul Saleh ni Dr. Fadilah Kamsah, kawan saya PU Hafiz, PU Faris, Imam Muda Aran. Itu yang famous lah, yang tak famous pun ramai. Maksudnya kita umum. Tengok ustaz ini semua pelajar-pelajar hebat-hebat. Saya biasa, tak ada, ini untuk semua. Cikgu sekolah ada, pilot ada, pemain bola sepak ada, macam-macam ada kan. Jadi kalau itu yang hari Selasa, ni yang luar Ramadan lah. Ramadan ni kita ubah jadual sikit, hujung minggu saja. Selasa Sulfiq dengan Fiqh Syafi'i. Rabu hadis Syama'il Muhammadiyah dengan Riyadhus Shalihin bersanad. Habis belajar kita bagi sanad ijazah sampai ke Imam Nawawi. Kemudian hari Khamis tafsir ayat hukum Imam Sabuni, Syekh Sabuni yang baru meninggal baru ni. Yang kemudian tauhid, permata ilmu tauhid, jawhar tauhid. Hari Ahad lepas raya baru nak start, iaitu kitab tafsir Jalalain. Tadi Khamis tafsir ayat hukum je. Ini tafsir semua kan. Tafsir ayat hukum dengan Al-Azkar Imam Nawawi. Dan siang ada satu kelas saja, iaitu Jumaat lepas Jumaat, iaitu kitab Ibnu Hajar, Fiqh Syafi'i. Itu agak dalam sikit. Kalau geng-geng ustaz-ustaz, saya suggest yang itulah sebab dia dalam kan. Tapi umur pun boleh, tak ada masalah. Ada budak sekolah umur 15 tahun pun follow yang kelas Jumaat tu kan. Sebab saya akan tulis, sambil sengaja saya tulis supaya orang dapatlah tangkap kan. Dan kita kena open selalu. Kita daripada mula sampai habis kita tulis soal jawab. Tak ada tunggu waktu akhir kan. Dan yang kedua kita awam lah hari Jumaat. Jadi ada 5 kelas. Siapa yang minat nak ambil semua boleh, nak ambil sebagian boleh, dia macam tuition lah, ada bayaran tertentu. Tak mahal. Bayarannya bermula daripada RM50 sebulan. Bukan RM50 satu kelas sebulan. RM50 sebulan, kalau 4 bagilah berapa kan. Makan pun dah banyak mana kan. Sekali makan maknanya RM50 dan lebih kurang RM12.5 tu satu kelas, 2 kitab. Jadi tuan-tuan, itu pun kadang-kadang saya kadang-kadang orang yang tak mampu saya cubalah bantu kan. Sekadar mana saya mampu. Jadi sampai berminat nanti saya tinggalkan dekat Abang Zimin kita, letak dekat sinilah peminat online.
Amailah orang luar negara ada, dalam negara ada. Ianya bermula daripada baru-baru ni lah, PKP je lah. Sebab PKP ni barulah kita dapat idea-idea pondok ataupun kelas online berkitab. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa inna rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna rabbana ja'alna muqimis shalah wa min du'a. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fa'alna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu minkum.